Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu lagi dalam membincangkan tajuk yang sama pada minggu lepas iaitu bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Okey, bila kita fokus kepada 7.3 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, maksudnya di sini ialah apabila kerajaan telah menjadikan pendidikan sebagai teras kepada perpaduan negara, maka satu item daripada pendidikan itu tadi iaitu memperjelaskan atau mengeluarkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyelesaikan persoalan ini? Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan ini seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Jadi beberapa langkah telah dilaksanakan untuk mertabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu. Maknanya di sini, untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan, kita memerlukan akta. Saya terangkan apa itu akta. Akta ialah undang-undang yang terdapat di dalam perlembagaan. Jadi maknanya di sini, akta bahasa kebangsaan telah digubal untuk memberi ruang kepada bahasa Melayu di dalam sistem negara ini. Sistem pentadbiran negara. Contohnya, okey, tengok sini. Bagaimana Akta Bahasa Kebangsaan ini telah diwujudkan ya. Dia telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam Akta Kebangsaan yang dikenali sebagai Akta Kebangsaan iaitu Akta ke-32. Di mana maksud akta ini adalah kedudukan bahasa Melayu dimertabatkan melalui penggubalan undang-undang. Maknanya bahasa Melayu tadi telah dimasukkan ke dalam undang-undang negara iaitu perlembagaan dan digubal. Digubal di bawah perkara 152. 152 ni adalah perkara yang melibatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Dan diperkenalkan akta ini pada tahun 1967. Mula diperkuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Bermakna dia kenalkan dahulu, bagi faham dulu kepada rakyat bahasa Melayu sebagai akta bahasa kebangsaan ini, kemudian barulah kita kuat-kuasakan. Antaranya ialah ada beberapa seksyen ya. Ada dua seksyen yang perlu kita ambil di sini ialah yang pertama ialah seksyen 2 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa segala urusan resmi kerajaan harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Apa maksud di sini? Maksudnya ialah sebarang urusan resmi, pendidikan, urusan pejabat, mahkamah ataupun apa segala, buat surat kepada kerajaan Malaysia, buat surat kepada sekolah dan sebagainya, semuanya mesti menggunakan, jadi sebagai urusan resmi mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam seksyen 2. Manakala seksyen 8 pula merujuk kepada bahasa Melayu digunakan di mana-mana mahkamah di Malaysia kecuali pemberian keterangan oleh seseorang saksi. Ini walaupun bahasa Melayu ni mesti digunakan dalam mana-mana mahkamah, tapi masih lagi wujud ya. Masih lagi wujud di mahkamah-mahkamah tertentu yang masih menggunakan pakai bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi atau bahasa utama. Kita pun tak pasti kenapa keadaan jadi sedemikian rupa. Baik, berkaitan dengan perkara ini juga, kita fokus kepada selain daripada akta tadi, kita kena ingat akta tadi kita telah fokus kepada apa tadi? Akta Bahasa Kebangsaan dalam dikenali sebagai Akta 32. Okey. Bahasa menetapkan urusan rasmi sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa pembicaraan lah, kecuali pemberian keterangan oleh seorang saksi. Kita bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran. Bila kita sebut bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran, maknanya
dalam pentadbiran negara kita, semua daripada Perdana Menteri dan Ketua Agung mestilah bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk menggerakkan jentera pentadbiran negara. Kementerian-kementerian diarahkan melalui bahasa rasmi negara, itu bahasa Melayu. Tak boleh guna bahasa Inggeris. Alat komunikasi rasmi, maknanya untuk bagi ceramah, bicara dengan kakitan kerajaan dan sebagainya adalah usaha resmi di kementerian dan jabatan mesti menggunakan bahasa Melayu. Selain pada itu juga, bahasa Melayu ini dalam urusan rasmi mahkamah, agak lewat sikit ya, ianya melibatkan sepenuhnya pada tahun 1990 sehinggalah sekarang ya. Baik itu adalah bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran. Ada 3 faktor yang kena ingat sebagai alat komunikasi, bahasa rasmi dan urusan mahkamah. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan juga merujuk kepada memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bermakna di sini, kerajaan telah merangka satu dasar untuk bagaimana kita nak memperkasakan bahasa Melayu ni dalam sistem pendidikan. Apa kerajaan buat? Kerajaan telah membuka sekolah menengah kebangsaan. Bukan sekolah Cina dan sebagainya. Sekolah menengah kebangsaan ni adalah sekolah yang memberi ruang kepada negara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dipegiatkan. Jadi sekolah kebangsaan Gong Badau, sekolah menengah kebangsaan Gong Badau, kompleks Gong Badau. Itu semua adalah sekolah yang mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, kita pergi lagi, apakah fungsi dia? Sekolah, apakah fungsi dia lagi? Ialah bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah dinas kebangsaan. Maknanya, sekolah menengah dinas kebangsaan Cina, India dan sebagainya mesti ada guru khas yang mengajar dalam bahasa Melayu. Langkah ini dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu padu dalam kalangan rakyat, kalangan murid melalui bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa mengejar pengetahuan dan juga bahasa perpaduan negara. Okey. Jadi selain daripada itu juga kerajaan telah merangka beberapa perkara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Antaranya ditubuhkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang pertama, kebangsaan, nama pun kebangsaan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah semua jurusan ilmu. Iyalah, ambil bahasa Inggeris pun cakap bahasa Melayu juga. Contoh ibarat, tapi dapat part bahasa Melayu lah. Macam tenaga pengajar menggunakan bahasa Melayu, mengajar bahasa Inggeris. Bahasa-bahasa dan sejarah ke apa, semua mesti menggunakan buku-buku rujukan daripada bahasa Melayu. Selain pada itu juga, kerajaan telah menubuhkan Institusi Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu pada 1 Disember 1972. UKM lah sebagai person in charge dia. Kemudiannya telah ditukar pada 1992 dengan nama baru iaitu ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu. Menghafal ni. Para pendidik sastrawan kaum daripada dalam negara mengiktiraf. Ini buktinya kita tengok Haji Saleh, Siti Zainul, orang yang berada di dalam IBKKM ataupun ATMA ini telah diiktiraf sebagai sastrawan negara. Ini menunjukkan bahawa mereka telah berjaya mengembangkan bahasa, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okey, UKM ditubuhkan 18 Mei 1970. Okey, baik. So, ini daripada itu juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Tadi UKM dan juga ATMA. Kemudiannya Dewan Bahasa dan Pustaka. Ditubuhkan awal ya, ditubuhkan sekitar Jun. Ditubuhkan pada 22 Jun 1956. 22 Jun 1956. Lama tu lah. Okey. Ditubuhkan di Bukit Timbalan, Johor, hasil daripada Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu yang ketiga. Kongres Bahasa ni maknanya mereka ni adalah satu persatuan Melayu, persatuan bahasa yang mencadangkan supaya satu bentuk dewan perlu diwujudkan untuk menjaga, mengkaji dan memperhebahkan bahasa Melayu ke seluruh seantero kebangsaan negara kita lah. Dulu nama asal DBB Dewan Bahasa dan Pustaka ni adalah Balai Pustaka, pengawal utamanya adalah Tuan Abdul Aziz. Okay, itu antara apa peranan DBB ni? Peranan DBB antaranya adalah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu, mengembangkan aktiviti bahasa sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. Ini antara yang diamalkan lah.
Selain daripada itu ialah mengukuhkan pembinaan masyarakat bersatu padu melalui bahasa Melayu. Ada 3 part terutamanya. Martabatkan bahasa Melayu, kembangkan aktiviti bahasa Melayu dan bina masyarakat bersatu padu. Dengan cara apa? Dengan bagaimana mereka dapat melakukannya? Dengan cara menerbitkan buku majalah, apa lagi, mengajukan seminar bengkel supaya orang terus faham tentang bahasa Melayu, mengadakan pelbagai aktiviti bersempena minggu akademik, kumpulan bahasa kebangsaan, kumpulan kemerdekaan dan sebagainya. Mereka masuk jarum di situ dan melaksanakan slogan bahasa jiwa bangsa pada 1960. Okey, itu adalah antara langkah-langkah yang telah dibuat oleh negara kita dalam membina satu budaya ilmu yang menjurus kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara dan bahasa perpaduan negara. Prinsip sebut bahasa Melayu ini adalah merujuk bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga peringkat yang lebih tinggi. Contohnya UKM itu bukan, supaya nampak di situ bahawa bahasa Melayu ini bukan bahasa kaleng-kaleng, bahasa yang boleh dipermajukan lagi sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Selain pada itu juga, bahasa Melayu ini boleh diadakan, boleh dilaksanakan bukan hanya setakat sebagai bahasa ilmu saja, tapi menjadi bahasa rasmi negara. Boleh menjadi bahasa rasmi negara dengan merujuk bahasa situs resmi, pentadbiran, sistem pendidikan, usaha perdagangan dan juga kehakiman. Walaupun agak lewat kehakiman itu dari 1990, tapi ini menunjukkan bahawa pergerakan itu berlaku. Okey, inilah bahasa ilmu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ilmu dan juga perpaduan. Kemudian kita tengok iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ini dijuruskan kepada seiring dengan kemerdekaan negara, iktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Antaranya mentabakkannya seperti yang kita katakan tadi, yang pertama ialah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, ada seksyen berapa tadi? Seksyen 2, seksyen 8 yang kita sebagai Akta 32. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran yang dilaksanakan hasil daripada bimbingan dijadikan sehingga ke peringkat yang memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dengan ditubuhkan UKM dan sebagainya, penubuhan UKM sebagai bahasa ilmu, memperkasakan bahasa Melayu, menubuhkan sosok kebangsaan, menyediakan cikgu-cikgu dan sebagainya, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan, ilmu UKM sebagai pusat pelajaran ilmu dalam semua kos menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan juga penubuhan ATMA dan juga peranan Dewan Bahasa dan Pusaka sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan, iaitu mengeluarkan buku, meningkatkan taraf istilah-istilah baru, meningkatkan artikel-artikel, membuat buku bahasa dan sebagainya. Jadi setelah kita melihat di sini, kita dapat dengan jelas dapat menyimpulkan bahawa pengenalan Akta Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, dalam komunikasi, dalam pendidikan, serta peranan UKM dan Dewan Bahasa ni memastikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara telah pun wujud sehingga kini. Ini dibuktikan dengan sekolah-sekolah pelajar-pelajar yang boleh berbahasa Melayu dengan baik dan berbahasa perhubungan. Contohnya awak bercakap dengan kawan-kawan awak yang bukan Melayu, menggunakan bahasa kebangsaan, dan sudah pasti pemimpin rakyat wajib mainkan peranan kita bagi memartabatkan bahasa kebangsaan ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Sampai itu saja bincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada slide-slide yang akan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.